Hello, Assalamualaikum semua. Saya Hakim daripada IDW, Transforming Space, Transforming Life. Okay, so everyone, hari ni nak saya share apa? Kalau kita tengok tajuk ni, saya akan share satu daripada projek kita di Eco Majestic. So whoever yang nak dapatkan inspiration tentang rumah yang kita design di Eco Majestic ni, boleh stay tune. Dan pada anda yang sedang berfikir-fikir mencari design yang terkini, ada banyak persoalan tentang ID, just boleh komen kat bawah untuk saya cuba sedaya upaya untuk menjawabnya. Jun Abdullah, rumah saya kat Eco mana tu Cik Jun? Eco ada banyak, Eco Majestic ke, Eco Grandeur ke, Eco Ardens ke. Cik Jun rumah Eco mana? Yang saya nak share ni Eco World di Majestic. Alright, jom kita mulakan dengan gambar pertama. Ini adalah gambar pertama yang nak share. Saya nak share sikit rumah ni di Eco Majestic. Kalau tak slide saya ni type D ke type C macam tu, which is berkeluasan 5,050 square feet. Kita ada banyak projek di Eco World ni, tapi bagi saya Eco World Majestic ni di area Semidi dan juga Banglo, rumah dia cantik-cantik. Macam untuk rumah ni, one thing yang saya suka tentang rumah ni adalah dia punya double volume of the voids tu, dan juga dia ada cermin yang terang benderang luas ni. Kalau biasanya some of the developer dia akan bagi macam tingkap kecil je kan, tinggi 7 kaki je, tapi untuk Eco World ni dia bagi bukan 8 kaki tapi lebih daripada 8 kaki. Yang macam untuk kat sini ni, kalau anda perasan beam dia halus je untuk pegang in between floor tu, dan atas tu terus buat full glass, bawah tu full glass. So this is my favorite space, favorite window, di mana not easy untuk kita jumpa kalau kita beli rumah dapat tingkap macam ni. Kenapa penting kita ada tingkap besar macam ni? It's because of kita boleh dapat the relationship antara exterior dan interior space tu, dia nampak lebih chemistry. Dalam masa yang sama, kalau kita risau pasal privacy dan macam-macam benda kita boleh buat kat luar tu, either kita buat water feature, landscape, ataupun kita boleh introduce a proper punya curtains kan. Pertama pertanyaan, berapa kos ID untuk design dulu? Design untuk kos untuk design ni dia ada terpecah kepada dua. Kalau ikut betul-betul anda lembaga Arkitek Malaysia, kita punya charge adalah 10%. Construction cost 100,000, so fee kita 10,000. Kalau construction cost dia 100,000 dan fee kita 10,000. Projek paling besar kita pernah handle adalah, kalau tak silap saya, yang terbaru ni adalah 11 million. So 11 million, tapi because of dia punya construction cost sudah tinggi, so the fee tu akan turun. So masa tu kita punya fee almost 900,000 macam tu lah. So it depends. Itu kalau ikut lembaga Arkitek Malaysia. Cuma dalam kes rumah pula, that's why kita ada pecahkan lagi dua. Kita keluarkan buku design collection ni untuk bantu anda semua. Ramai dekat sana yang nakkan hire designer tapi mungkin belum waktunya nak buat DIY sendiri. So that's why dekat design collection ni ada 200 design template, mudah untuk anda pilih-pilih design mana yang berkenan. Ada complete dengan detail drawing, jadi boleh construct dengan mana-mana kontraktor. Tapi kalau satu lagi pula nak IDW handle A sampai Z pula, kita akan ada fee 10% kalau projek tu bespoke. Kalau anda nak kita under package dream home, di mana siapa-siapa yang dah beli buku design collection ni boleh nak request untuk IDW bantu untuk construct. Right, so kalau untuk rumah ni, jom saya tunjuk dia punya next macam mana kita design. Okay, ini adalah yang kita dah propose ke one of the client. What do you guys think? Kalau kata nak bagi bintang daripada 1 bintang ke 5 bintang, berapa bintang nak bagi untuk design ni? Jun Abdul Syukur agree, cantik sangat Banglo Sonris, tapi baru tahu pasal dia dulu. Saya dah hire ID dengan kami lain, tak ada masalah pun Cik Jun. Yang penting dia sebenarnya mana-mana ID pun, yang penting kita punya vision dan kita punya purpose untuk dapatkan hasil yang impactful transformation tu tercapai. Dan yang paling penting adalah the reason kenapa kita nak transforming space adalah untuk kita transform the life yang duduk ke dalam ruang tu. Ahmad Idham, ventilation pun nice ni. Betul, ventilation pun nice. And Fahmi, curtain untuk tingkap macam ni setinggi alam lah. Betul kan. Tapi sekarang ni terlalu banyak design mechanism yang boleh, macam contoh kalau dari segi maintenance, dia track tu boleh turun ke bawah, jadi kita nak buka basuh semua senang. Dan kalau kita nak buka tutup pun dia ada juga yang pakai switch sekarang, dia buka dan tutup secara automatik.
Sapi Nur Rashikin suka tingkap macam ni. Ya, saya pun suka tingkap macam ni. Ini adalah design modern luxury. So not everyone suka konsep macam ni kan. 7 bintang, 5 bintang, 10 bintang. Lina cakap cantiknya, geli-geli sikit. Geli girl sangat. I bagi 5 bintang plus. Masya Allah. Ya, yang gold tu. Okey, yang gold tu untuk dalam projek ni kita memang pakai metal with gold finishes. Kan, cuma ada setengah orang nak save the budget, mungkin boleh pakai laminate. Tapi untuk this case, kalau anda perasan dia ada void. So client ada 2 requirement kat sini. Dia kata dia nak the living and the dining ada lattice, pergi ke family belakang tu adalah family area dan juga dry kitchen. So dia kata dia tak nak nampak terus. Dalam masa yang sama, dia pun tak nak orang nampak belah atas tu. Kalau siapa nampak yang belah atas tu adalah dia punya ruang family area juga lagi. Jadi dia tak nak orang macam tiba-tiba boleh nampak je siapa anak dia tengah ke atas, tengah kelang kabut, tak siap lagi, kita tak pakai tudung dan sebagainya. Jadi that's why kita buat lattice yang daripada bawah sampai ke atas. Dan kita sengaja kedepankan sikit untuk bagi the effect and the mood of double volume. Dan dia bagi the mood of grand kat situ. Design ni dia macam baju lah. Diorang kata macam, I suka lah baju warna orange. I tak suka baju orange, I suka baju warna brown. I tak suka baju brown, I suka baju warna yellow. So dia adalah preference. Dan malam tadi saya baru ada sesi dengan 2 doktor. Because insyaAllah saya dengan B dalam proses nak menyambung kita punya pengajian kepada PhD level. Dan saya dengan B ni memang sangat fokus. Kalau kata kita nak sambung belajar tu, dulu masa nak sambung master, kita kena clear kenapa kita nak kena sambung master, apa purpose kita nak sambung master dan sebagainya kan. So alhamdulillah kita dah ada master. Masa tu saya master in facility management dan B master in construction management. Just because of kita nakkan kita punya projek tu kita dapat faham dan juga arif dengan how to manage the whole project management tu dengan bagus. Dan bila kita buat design pula, kita nak make sure design dan projek-projek yang kita propose tu adalah betul-betul kita fikir pasal longevity of the building, the durability of the material, dan macam mana kita nak make sure design kita tu dah evergreen, tahan lasak dan tahan lama. That's why masa tu kita sambung master. Dan sekarang ni bila kita nak sambung doctorate pula, doctorate saya mungkin akan ambil dalam bidang psychology in colour, dan B mungkin akan ambil dari segi layout, susun atur yang sesuai di Malaysia dan sebagainya. In the future, kita punya vision, kita nak jadi IDW, nak jadi developer. Kita nak jadi co-developer untuk buat satu township di mana perumahan yang kita bakal buat tu siap dengan interior dan klien kalau kata beli rumah, pilih type mana, dan design pula dia boleh pilih konsep mana, skim mana. Rumah tu harga ID dia termasuk sekali dalam loan bank. So that's why kita fikir kita nak deep lagi dalam kita punya ilmiah, kita nak dapatkan kita punya doctorate. InsyaAllah dalam within a few years ni kita achieve kita punya doctorate dalam masa yang sama. Dia akan berjalan sekali dengan kita punya proses-proses nak menjadi co-developer kepada sesebuah perumahan. Bila ceiling kita rendah, kita kena guna efek yang menegak supaya dia tak nampak lebih secara visual dia nampak kontur ruang tu. Kalau ruang tu rendah, kita banyak kena pakai visual yang menegak. Dulu sambung degree umur berapa Encik Hakim? Dulu saya sambung degree umur saya 24. Saya buat diploma, saya finish diploma 21. Dan 22 macam tu saya kerja dulu setahun setengah dan saya sambung degree. Lepas tu pada umur saya dalam 26 saya sambung master. Dan sekarang umur saya 36, saya nak sambung PhD. InsyaAllah kalau kata ada rezeki sebelum umur 40 saya dapatlah doctorate tu insyaAllah. Betul, design ikut client taste dan feel. Betul Cik Adam. Sebenarnya kan kita sebagai designer ni, saya dan B selalu remind dengan tim-tim kami di IDW yang every time kalau kita design rumah, kita bukan design for designer, we are designing for the client. So that's why walau macam mana pun kita suka, kita ada preference design, kita suka design macam mana, kita masih lagi akan kena cuba faham behavior client, apa yang client suka, karakter client, psikologi client, profession client. Dan juga kita tanya lagi siapa duduk kat ruang dan sebagainya. Kita cuba faham dia punya karakteristik dan behavior dalam sesebuah ruang tu, baru kita buat design propose kan. Okay, ambil kos tu mesti kena pandai lukis-lukis. Saya ni mampu lukis orang lady je paling lawak. Cik Aina nak tahu tak satu rahsia? Saya sebenarnya tak pandai melukis langsung. Saya tak pandai sangat melukis. Saya biasa-biasa je lukis.
Saya even sebenarnya nak jadi pilot. Saya nak jadi pilot tapi family susah. Jadi kita obviously lah tak boleh belajar pilot kan. Pilot tu mahal, cost dia 200-300 ribu. Lepas tu nak kena ada connection dan sebagainya. So saya tak dapat lah ambil course pilot. Walaupun saya ambil sekolah sains dulu dan saya memang pursue nak jadi pilot, tapi macam family tak mampu. Tapi masa tu saya dapat tawaran jadi Air Force, tentera udara kan. So saya dah happy gila lah, dah dapat tawaran jadi tentera udara ni, dah nak jadi dah pilot. Saya rasa macam oh ni lah, this is the way I nak pursue I punya piloting kan. Macam bila kita jadi tentera udara, lepas after some years, 10 to 15 years kita berkhidmat, kita boleh kerja dengan commercial airlines. Tapi masa tu tak dapat keizinan mak sebab mak kata mak tak izinkan saya. Jadi nak tak nak tak dapat. Dan the next option yang saya dapat adalah interior design. So saya ni jenis orang yang kalau saya dah clear saya punya purpose, saya pursue gila-gila. So macam dah tak dapat jadi pilot dan dapat jadi designer, along the way masa diploma tu saya brush saya punya skill. So it's okay sebenarnya kalau kita ni kurang talented, because kena percaya yang belakang parang pun kalau dia asal boleh jadi tajam, insyaAllah. Fahmi, character behavior boleh tuan jelaskan lebih lagi? Okey, character behavior kan. Okey, sebelum saya jawab soalan Fahmi, jom saya move kepada next design. Ini adalah angle yang berbeza pada space yang sama, di mana this area kita boleh nampak a different perspective of this picture. Tapi untuk angle ni kita akan nampak terus sampai ke living area. Sebelum saya explain pasal design ni, jom saya jawab pasal character behavior kan. Okey, character behavior ni Fahmi, based on kita punya experience hampir 15 tahun dalam bidang interior design ni, kita nampak faktor umur dan juga profession dan juga jantina dia akan membezakan dari segi pemilihan design dia. Dan dari segi karakter behavior pula, maksudnya dari segi behavior pula adalah contoh bila dekat kitchen kita akan study dia punya behavior. Husband suka buat apa kat kitchen, wife suka buat apa kat kitchen, dia punya workflow, the behavior kita study, baru kita identify kat mana nak letak storage, kat mana nak letak sinki, kat mana nak letak fridge dan sebagainya. Lepas tu kita study balik dekat ruang tamu kan, macam ruang makan dan sebagainya. Setiap ruang tu kita kena study dulu the character dan juga the behavior of the homeowner dekat satu-satu ruang tu, supaya kita boleh propose the interior tu not only cantik tapi sangat sesuai untuk penghuninya. Tim kita dah di-train untuk macam dengan kita communicate dengan klien, dengan macam dia share gambar-gambar apa favorite dia apa semua, automatically biasanya kita dah macam boleh memahami dah klien ni suka macam mana, warna macam mana, dia ni jenis orang yang driven ke, dia jenis orang yang penyayang ke, dia jenis orang yang pendiam ke dan sebagainya. Kita dah boleh tahu dah daripada conversation tu. So tak ada test pun kan. Kalau awal-awal klien datang dah bagi test kan, dah kena risau dah dia, alamak aku nak buat design ni kan, tapi nak kena ada exam lah. Daniel Chiu, really love how IDW implement psychology behavior on the homeowner. Really detail work there. Thank you so much Daniel, thank you so much. So this house, klien ni adalah business owner yang ada a few cawangan of the restaurant. So wife dia pula adalah work from home, dan wife dia corporate punya worker, di mana dia masih lagi bekerja, cuma dia just work from home. So family dia dah besar, ada 4 orang anak. Jadi anak-anak dia pula ada yang dah boarding school, ada dah university, tapi dia masih lagi ada seorang anak berumur 9 tahun. So dia ada macam diverse lah, anak yang dah boarding dan anak yang masih kecil. We create a space that suitable for all of them. Dan juga family dia orang ni suka luxury, cuma tak suka colour-colour yang gelap. That's why we propose something yang cerah and something yang suitable for their lifestyle and their level of life lah, macam tu. Macam mana nak engage IDW to do reno? Kepada anda yang nak book consultation, nak engage dengan IDW, boleh layari www.idw.design dan book for slot untuk bercakap dengan kami. Cantik sangat-sangat Isha, keep up the good work. Hopefully one day boleh appoint you. Masya Allah, amin. Ida Marlinda, normally bila client request for design, how much they charge? So what else include per package? Mungkin Ida boleh layari www.idw.design. Kat situ memang kita ada bagi tahu step, ada 5 stage of dalam design IDW ni. Dan lepas tu Cik Isha boleh pilih tarikh dan pilih waktu.
dan juga pilih nak bercakap dengan designer mana dan terus move to the next stage untuk booking. Whoever yang book for consultation dengan IDW, kita memang ada charge RM1,000. Kenapa kita charge RM1,000? Because inquiry yang masuk dekat IDW ni pada satu masa seminggu dalam 100 ke 150 inquiry. Kita punya team kita akan divide kepada dua. Satu team adalah untuk call semua 100 klien ni untuk kita bantu khidmat dan penasihat dengan call consultation. Tapi kita juga nak bantu orang-orang yang betul-betul dah serius, yang memang macam bukan nak tanya-tanya, bukan nak survey, memang betul-betul urgent nak kita bantu. That's why kita create satu lagi funnel. Ada bayaran RM1,000, tapi RM1,000 tu anda akan dapat satu free design collection ni. Design collection ni lengkap dengan 200 design template. Dan lepas tu bila anda dah dapat this design collection book, anda juga akan dapat sesi communication dan consultation secara Zoom dengan kita punya designer. So dia akan banyak discussion, banyak bincang, banyak soal kenal lah untuk menghasilkan that proposal. Dan kami juga akan provide one proposal for you, for your house, specifically design for your house. Ada banyak benda juga perks yang kita bagi dalam tu untuk mereka yang betul-betul nak pursue dan serius nak construct, design and build dengan IDW. Farah Jais, kalau nak design collection book saja boleh ke? Boleh. Layari juga www.idw.design dan Cik Farah akan boleh pilih kat situ nak cari for IDW design collection. Kita memang ada jual je buku ni. Jom kita pergi berpindah kepada dia punya living area sebelum saya bawa pergi ke wet kitchen. Wet kitchen the best. Wet. Betul lah. Bukan wet kitchen, sorry, dry kitchen Saya tukar gambar tu. Syazwan, boleh tahu berapa bajet yang perlu kita sediakan untuk buat satu rumah teres 2 tingkat? Syazwani boleh layari www.idw.design. Dekat situ kita memang ada bagi bajet kalkulator Syazwani. Jadi Syazwani pilih bajet kalkulator, letak square feet rumah, boleh pilih skop kerja, ambil medium ke, basic ke, high end ke. Daripada situ automatically bawah tu terus ada harga. Ini living kan, lawannya tak sabar nak house tour. Betul, saya pun tak sabar nak house tour. Projek ni insyaAllah kita target siap somewhere quarter 3 nanti kita house tour Tapi rumah ni lawa. Kita study dia punya age. Rumah ni dia punya pasangan ni dah berumur sekitar 40-an ke 50-an. Itu range dia, group range. Di mana group range macam ni, dia punya sense of establishment ni dah tinggi. Dia punya design awareness dan juga design taste dia dah mature. Orang macam ni dia dah rumah kedua, ketiga, keempat. So dia dah banyak kali dah explore sendiri, renovate sendiri, buat sendiri, semua sendiri dah. So dah tiba masanya dia nakkan quality over the quantity. Dan orang macam ni dia punya design pun kalau anda nampak putih je, dia nak hidup tenang je, dia nothing to rush, nothing to pursue, dia macam relax je dia punya interior tu. Macam tu kalau kita boleh terangkan karakter untuk rumah orang ni. Dan kalau anda nampak dekat dinding belakang tu, dia adalah kita propose real marble. Real marble, kenapa kita propose sikit real marble ni? Real marble ni dia ada energy ataupun vibes yang kita tak boleh nak terangkan dengan kata-kata. Sebab dia adalah original stone kan. Bila benda-benda yang original stone ni, dia pun hidup kan. Dia macam hamba Allah juga. Dia ada bagi satu vibes yang best dekat rumah. Kita punya passionate adalah interior design. Kita punya passionate adalah transformation of the space. Jadi rumah projek yang datang tu, as long as kita rasa interesting, as long as kita rasa kita boleh bantu the project, kita happily untuk nak endeavour the project. So team kita pun ada ramai. Dekat IDW design team ada 9 division. So ada team 1, team 2, team 3, team 4, team 5, team 6, team 7, team 8, team 9. Dan sekarang ni kita tengah nak menambah lagi team sebab kita target at least ada 15 team di IDW, di mana satu team tu handle 2 projek je dalam satu masa, 2 ke 3 projek dalam satu masa, ikut pada kebesaran dan keluasan of the project. So kita ada division-division kita. Untuk projek yang Dream Home ada satu division yang memang diorang ni memang pakar buat projek laju, cepat, skim lawa, dan juga dia dah ada macam design template dah untuk macam okay, kalau nak design macam ni, diorang akan ubah 3D dan propose pada klien. Itu adalah division Dream Home. Kita ada juga division Bespoke. Division Bespoke ni adalah untuk orang yang macam nak setiap inci tu nak di custom made kan. Jadi ada pula dengan another team dia. Ada pula satu lagi team architecture. Itu jenis yang rumah dah beli nak roboh semua, naik rumah baru pun ada. Rumah daripada
dah beli rumah buruk nak bagi cantik pun ada, dah beli macam daripada tanah kosong nak bagi kita pun ada. Banyak lah kita macam-macam klien ada. So dia ada satu lagi division, nama dia Architecture Division. Sophie Masro, wow ramainya. So happy to see your company grow, Masya Allah. Thank you so much Cik Sophie. Saya sangat hargai Cik Sophie dan anda semua sentiasa support IDW continuously, especially zaman-zaman pandemik ni kan. Kita sangat hargai setiap support daripada kita punya followers. That's why kita banyak kali cuba untuk bagi yang terbaik. Kami dari IDW ni continuously fikir apa lagi kita boleh improve, apa lagi kita boleh improve, apa lagi kita boleh improve better untuk kita boleh menghasilkan a better transformation, a better result dan sebagainya. Okay, untuk projek ni, kalau saya boleh terangkan sikit untuk space ni adalah living area. So living area ni, kalau anda nampak, kita propose aircon dia ducting aircon. Dia adalah conceal dan ducted, dan aircon tu keluar daripada celah-celah daripada aircon je. So dari segi maintenance tak ada masalah. Kita dah propose banyak projek yang macam ni, similar design. Dari segi arrangement of the aircon, so tak ada masalah. So far okay. Dan aircon pun kita bukan ambil aircon biasa-biasa je, kita ambil lah aircon yang kita dah trust. Dan sepanjang 15 tahun ni, dalam banyak-banyak aircon kita pakai, kita tengok ini aircon yang paling tak ada banyak masalah. Dia jenis orang kata kalau pakai terus lah. Tapi yang best part of this aircon pula, dia ada macam apps tau. Dia macam ada apps di mana dia akan bagi tahu kita, dia ada sensor yang bagi tahu, okay, your aircon ni compressor kena ganti lagi 6 bulan. Jadi kita sebagai homeowner tak adalah macam tiba-tiba rosak dah sakit hati dah nak kena panggil orang repair, dah nak kena ambil cuti kan. Sakit hati kan. Macam kita nak servis kereta, dia kata lagi 15,000, lagi 10,000, lagi 3,000, lagi 2,000. Jadi kita boleh plan masa kita untuk nak, okay, bila masa aku nak hantar kereta, bila masa aku nak sewa kereta, ataupun aku ambil waktu, aku bagi pada waktu cuti dan sebagainya kan. Jadi sama, aircon pun sama, dia ada sensor, dia akan bagi tahu kita mana nak kena servis bila dan sebagainya. So akan ada orang repair sebelum benda tu rosak. So mengelakkan frustration kepada homeowner. Amin Hafiz, bang nak tanya untuk rumah berkonsepkan kayu, IDW boleh buat tak? Boleh, insyaAllah. Kita ada buat projek dekat Gerik dulu. Gerik betul, Gerik. Dia adalah resort di mana memang design rumah kayu, Cik Amir. Kita juga ada projek dekat KKB buat resort, dan chalet pun sama juga berkonsepkan kayu. Kalau design ni, siapa suka design macam ni? Siapa suka design berkonsepkan modern, luxury macam ni, yang berkonsepkan putih, marble pun cerah, colour pun cream? Siapa minat design macam ni? Mungkin boleh belanja saya bintang sikit, 1 ke 5 bintang, berapa bintang nak bagi untuk design ni, sebelum saya move kepada part yang antara part yang saya suka, iaitu family area dan dry kitchen. Shisham sangat suka, I like beautiful. Hai Tuan Shisham. Mahal ke skeping marble tu? Kalau skeping je tak mahal sebenarnya, Cik Sri. That's why dalam designer akan pandai lah macam mana nak bagi material yang mahal tu kita letak sikit je. Macam perempuan lah kan, yang mahalnya mungkin cincin kan. Takkanlah cincin dia pakai 10 jari je tak, dia pakai 1 jari je. Kadang-kadang bila kita nak mixkan, kita akan mixkan benda yang biasa dengan benda yang luar biasa, supaya the whole environment tu nampak luar biasa. Klien kita banyak juga suka design macam ni. Dia clean. Ni adalah the new design concept, di mana dia still lagi luxury, still lagi English concept, tapi dia dah macam contemporary, dan colour scheme dia adalah putih. Kalau kita pergi dekat macam hotel-hotel 5 bintang seperti St. Regis, Four Seasons, baru-baru ni pun dia start implement dan infuse this kind of colour concept, because this is the new trend untuk luxury. Alright, jom kita next Kita next sekejap projek lain. Saya tunjuk dulu gambar sebelum dekat sini, lepas tu saya terus tunjuk gambar dekat 3D dia punya after. Ini adalah gambar dekat kawasan yang kita jadikan dry kitchen nanti. Kita letak jadikan family area kat sini, belakang tu jadi dry kitchen. Ni gambar sebelum dia nanti saya tunjuk gambar selepas. Shima, apartment boleh design macam ni ke? Boleh Shima. Sebenarnya Shima, konsep putih cerah-cerah macam ni, ruang besar pun cantik, ruang terhad pun cantik, apa ruang pun cantik. Sebab warna putih ni dia sangat terkenal universal untuk nak nampak luxury, luas dan mewah. Yes, design ni clean and neat. Thank you. Jom saya tunjukkan macam mana IDW transform daripada space ni. Cuba ingat space ni macam mana. Saya terus skip kepada ruang ni selepas kita dah design. Tada. Okay. Ini adalah gambar selepas kita transformkan that space. Dia menjadi satu space yang ada kesinambungan antara family living area
dan juga dry kitchen. Dan wet kitchen tu ada lorong halus tepi tu untuk pergi ke. Tak sabar nak tengok dry kitchen ni, mesti cantik. Masya Allah, betul lawannya, Masya Allah. Cantik kan? Glamour habis tu. Walaupun putih je, wow, beza sangat. Betul Cik Azlinda ni, saya pun tak sabar nak house tour rumah ni nanti kan. Shima Nafia, Masya Allah, cantik. Cantik betul, saya pun suka. Saya angkat tangan juga. Kak Izzy 3 kali angkat tangan tu, saya pun nak angkat 2 kali. Jadi rumah ni walaupun dia menggunakan konsep putih dan juga ada elements of English, tapi macam mana kita nak bagi a splash of colour. Kita masukkan colours dekat furniture, dekat curtain. Kalau perasan warna gold tu continuous kan, dekat setiap kabinet tu ada gold lining untuk bagi a sense of space dan juga kesinambungan colour scheme daripada depan sampai belakang. Liza cantiknya, cantik dan elegan. IDW kelas gitu. Saya suka design cool macam ni. Saya pun rasa cool lah. Terkesima tengok. Masya Allah. Ni konsep apa model luxury ke? Ya betul, ni modern luxury ataupun kita boleh panggil English contemporary. Kenapa kita cakap luxury tu? Because dia ada banyak elements of gold, element of glittery, element of shining ke dalam space ni. Tapi sebenarnya setiap designer pemahaman tentang luxury tu berbeza-beza bergantung pada designer masing-masing. Jom kita next kan. Dah ada orang marah dah tu, next kan. Okay, saya tunjuk lagi. All this design will be shared in Design Digest Telegram kan. Okay, untuk design ni takkan share dekat Telegram lagi tuan, sebab ini antara projek-projek kita dalam pipeline yang tengah nak construct dan bakal nak construct. Ada yang tengah construct. Kita kalau tunjuk dekat IG pun kita tunjuk sikit-sikit je. Ni kalau anda perasan, ni adalah before and after. Kalau kita ada tingkap belah kanan je tapi belah kiri tak ada tingkap, macam mana nak buat? Ni antara yang macam mana IDW buat, di mana belah kanan tu adalah original tingkap dan belah kiri tu kita sengaja je buat display kabinet macam tingkap supaya nak nampakkan dia ala-ala simetri gitu. Ini adalah contoh lah. Sebelum ni kita selalu macam bila kita design, bagi dekat kontraktor tak berapa nak jadi. Kita bagi design, bagi dekat kontraktor tak berapa nak jadi. Jadi kita geram. Jadi that's why kita extendkan kita punya service. Kita sendiri juga ada CIDP G5, di mana kita cuba macam adakan satu panel of team yang betul-betul faham dan juga tahu macam mana nak buat design IDW ni. Jadi bila kita buat design dan kita build, kita make sure dari proses design, daripada proses pembinaan sampailah ke handover projek tu dekat klien smooth, cantik, jadi klien tak pening kepala. Itu je sebab kenapa kita buat design build. The chemistry antara designer dan juga kontraktor tu pun perlu kita kena identify juga. Kalau chemistry tu bagus, baguslah hasilnya. Kalau chemistry tak bagus, takut-takut tak bagus hasilnya. Because we do believe dalam projek ni, klien, kontraktor dan juga konsultan, dia kena ada collaborative mindset. Kalau tiga-tiga ni ada collaborative mindset, betapa masalah ataupun susah pun cabaran yang kita hadapi dekat site nanti boleh diatasi dengan adanya collaborative mindset. Tapi kalau ada blaming mindset in between tiga parti ni, benda yang masalah kecil pun jadi besar. So kita sangat-sangat menjaga the collaborative mindset dan juga mindset antara tiga stakeholders ni. Siapa yang book dengan design consultation, kita akan bagi design collection punya buku. Ada 200 design template yang anda boleh pilih dari situ juga. Kita boleh juga create sebelah tepi tu orang panggil dia pocket sliding, di mana kalau kita nakkan dia tutup, kita tutup, tarik sliding door pocket tu kan. Tapi kalau kata kita nak masak, nak tumis belacan, nak tumis kari, nak tumis apa, kita boleh buka tutup. Kalau kata kita nakkan opening, kita nak buat macam majlis, kita nakkan dia open dan kita sorokkan the sliding door tu, sorok ke dalam dinding, dia jadi pocket. Mawardi, Encik Hakim, kalau izin Allah dan ada rezeki, kami plan nak buat rumah atas tanah kosong. IDW ada khidmat from A to Z untuk menghasilkan rumah idaman. Maaf tak tahu nak tanya kat mana. Ya Cik Mawar, kita memang ada juga klien yang beli daripada tanah kosong yang kita design. Best part dia bila kita design daripada tanah kosong ni, kita sampai boleh ukur tu. Kalau kita tempah sud lah, kita tempah sud kan daripada tanah kosong ni, daripada badan kita ni kan, dia boleh ukur elok-elok. Kita nak terlebih sikit, terkurang sikit, tertinggi sikit, terendah sikit, terkecut sikit, terkembang sikit, semua boleh satu-satu. First kita takkan terus buat design. Kita akan borak dulu dengan Cik Mawar, kita dengan pasangan. Kita akan tanya macam mana bilik berapa, apa kerja apa, behavior macam mana. Kalau masak ni jenis masak hari-hari ke, masak seminggu sekali ke, masak pula pagi petang malam ke dan sebagainya. Kita study dulu the behavior of each space dan baru kita propose. Kita pula ada tanya lain lagi, ada tak nak buat mana-mana hidden door ke, nak ada buat panic room ke. Jadi sebenarnya bila kalau kata design daripada tanah kosong ni, proses dia memang lama, tapi kita memang akan ukur dan juga measure area by area betul-betul.
kalau kata IDW yang buat design and build, before kita construct, kita memang akan buat dilapidation report, di mana report tu bila kita dah siap, kita akan checkkan defect, checkkan ada crack, lepas tu kita buatkan water bonding test, kita test ada bocor tak ada bocor semua. Bila kita dah siap dah report, kita akan bagi pada klien bagi pada developer. Jadi bila dah bagi pada developer, bila masa kita construct nanti, kita boleh terus construct because kita dah dokumentkan dah the status of the house before we start the renovation. Benda tu adalah untuk protect both party, untuk protect kita sebagai consultant, untuk protect klien dan untuk protect developer. Jadi kita tak ada macam menganiaya ataupun overstep mana-mana orang. Okey, saya tunjuk view yang lain ini adalah view yang berbeza pada rumah yang sama, di mana kalau anda semua perasan, inilah the effect daripada kita letak lattice tadi. Kan kita ada letak lattice so that adalah macam sedikit a sense of privacy bila orang duduk kat belakang ni. So kalau katalah keluarga besar datang meminang anak kita, yang keluarga belah-belah lelaki, yang geng-geng lelaki boleh duduk depan sebagai men's corner, yang perempuan boleh duduk dekat belakang sebagai ladies corner. So kita buat lattice lah daripada atas tu kan. Lattice panel tu aluminium partition ke? Ya, yang ni bukan aluminium, yang ni adalah metal gold finishes. Projek ni dia macam unik sikit, di mana kalau ikutkan budget calculator, in order untuk dapat this kind of design, kita kena kira dalam 250 ke 300 ringgit per square feet. Tapi disebabkan rumah ni dia banyak open space, dia punya ruang tu luas dan lapang, mengakibatkan kita buat ni tak sampai RM200 pun per square feet dah dapat the whole house macam ni kan. Okay, jom. So saya share kepada next design mungkin saya boleh zoom in sikit kot. Saya boleh zoom in dekat space yang sama, family area dan juga wet dry kitchen ni, di mana ni adalah view daripada kita duduk kat sofa belakang tu, boleh nampak TV, ada pula display kabinet dan boleh nampak ke wet kitchen. Okay, jom saya tunjuk view lain lagi. Saya keep tunjuk view lain dekat space yang sama. Untuk nak dapat a different perspective, kita boleh move kepada space lain pula, iaitu ni bagus ni, another view. Yes, this is another view of the same space, di mana kita boleh nampak ada laluan sebelum pergi ke dining dan juga living area, ataupun kita nak pergi naik ke atas tangga, nak pergi ke tingkat ke atas. Jadi rumah ni sebelum ni dia nampak panjang terbentang. Ada setengah orang dia suka panjang terbentang dan kita boleh propose similar. Tapi this client dia suka separatekan dua space. Satu space adalah dia panggil itu adalah public space ataupun common area. Public space tu adalah living dan dining. Dan dia buat satu lattice, dan dekat sini dia panggil nama semi private space, di mana ada family area ataupun ladies corner lounge dan juga ada dry kitchen kat sini dan ada laluan pergi ke wet kitchen. Dekat atas dah masuk ke private space, di mana bukan semua orang boleh suka-suka naik atas. Tunjuklah master bedroomnya. Sapi, baik sapi, saya tunjuk sekarang Okey, jom saya tunjuk ke master bedroom Okey, jom. Ready Semua ready nak tunjuk master bedroom? 1, 2, 3. This is the master bedroom of this house. Siapa suka design master bedroom macam ni? Glamour gitu. Dia punya ceiling height agak tinggi. So apa yang kita boleh buat adalah kita boleh dropkan sikit sekeliling ring tu sikit untuk buat light draft, untuk bagi a sense of space kat sini. Tada! This is the different angle of the master bedroom. Dan kalau anda semua nak nampak, yang kita sengaja create ada dua tingkap cermin kiri dan kanan untuk nak bagi ruang ni nampak luas dan dinamik. So bila masuk rumah tu, kita nampak macam ada macam-macam benda berlaku gitu. Izmi 5 bintang. Master bedroom ni nampak elegan dan kelas. 6 bintang dengan 1 love dia bagi. This is the master bedroom. Master bedroom ni dia ada dia punya private lounge dan sebagainya. Tapi sebelum tu jom kita tengokkan bilik anak perempuan pula ni salah satu daripada bilik anak perempuan. Walaupun klisenya bilik anak perempuan adalah warna pink, tapi kita play around dengan minty green juga untuk bagi the element of soft, element of perempuan dan sebagainya. Kita pun tak nak lah asyik pink je balut semua tak. Jun, anak saya confirm suka design ni. Ya ke Jun? Anak saya baru umur 6 tahun kalau perempuan tu. Jadi dia tu anything related dengan princess dia memang suka kan. Tapi that's why saya dengan B, kita as a designer di IDW,
kita sangat banyak kali educate klien. Walaupun anak dia pada waktu-waktu tertentu tu dia nak Ben 10 lah, dia nak Princess lah, dia nak Captain America lah, kita always akan advise dia the scheme of the design tu kena nampak mature, dan kita just play around dengan benda-benda yang kita boleh tukar pada kemudian hari, seperti cat, cadar katil, tu semua kita nak ikut scheme Ben 10 ke apa ke, tak ada masalah. Tapi never about the wallpaper, never dekat kabinet dan sebagainya, because for us, kita suka design yang boleh tahan 5-10 tahun kan. Jadi kita kena design something yang kalau umur budak tu kan kejap lagi, tahun ni dia suka Ben 10, tahun depan dia dah benci Ben 10, macam mana? Takkan nak tiap-tiap tahun nak renovate rumah ya tak? Jadi kita kenalah buat something yang evergreen, dan juga kita just benda-benda yang macam dekat throw pillow, dekat cadar katil, semua tu bolehlah kita tu buat Hello Kitty ke Ben 10 ke Princess ke. Tapi nanti kabinet semua tu jangan. Kabinet, wall panel, semua kita buat yang very universal, dan kita play around dengan soft sweet colour. Ni untuk orang dewasa pun cantik, betul. Masya Allah. Jom saya tunjuk lagi 2-3 design sebelum kita akhiri sesi kita pada hari ini. Ini adalah gambar satu lagi dekat bilik anak perempuan yang satu lagi. Anak perempuan ni dia dah dewasa sikit. Jadi with that kind of umur, kita design something yang lebih elegan, lebih matang kan? Lebih sesuai lah dengan umur dia macam ni. Ini adalah wet kitchen untuk projek ni. White kitchen, betul. White kitchen ni simple. Dia memang just pakai a white skin colour, ada marble splash, dan juga ceiling kita buat kerja sikit. Sebab dia ni jenis, dia kata dia kalau dia masak betul-betul, serius dia masak. Jadi dia nak clean dia. Nanti dia kata nak glamour dekat dry kitchen. This is the gambar of white kitchen. Ini pula adalah view of the dry kitchen, di mana macam dry kitchen ni because dia adalah showcase area juga. Jadi kita macam ada elements of luxury dekat sini. Yang tadi tu kalau kita tengok white kitchen kan very simple, clean, white, subtle je kan. Yang ni dia lebih nampak majestic dan luxurious. Okey, saya rasa sampai di situ saja perkongsian saya pada petang ni. Anda ada tak lagi sebarang pertanyaan? Kalau saya boleh jawabkan kejap soalan-soalan ni. Sophie Masrul, dry kitchen dia macam living room. Oh my god. Betul, dry kitchen sebenarnya kita akan ikut kepada klien. Ada yang klien yang dry kitchen pun dia nak masak juga. Tapi untuk this client, dia kata dry kitchen ni adalah untuk bila berlakunya ada macam event family besar datang, dia akan buat macam dekat belah dry kitchen tu untuk ladies corner. Living dan dining ni adalah untuk men's kan dulu. So biasanya before kita start the design, kita always dia akan tanya the client macam anything tak yang dia nak specific follow kan. Ada setengah klien macam I nak ikut Feng Shui, I nak ikut I punya kitab semua kan. Because we as a designer, kita memang always being professional. Kita always akan respect the client punya requirement and necessity. Kita takkan dictate benda-benda yang dia memang dah nak ni kan. Kita just akan assist dia untuk dapatkan scheme yang best that suit dia character, dia behaviour, dia personality dalam sesebuah rumah. So macam itulah dia. Lepas ni kita akan ada sesi bersama dengan designer buat 3D, dan pada pukul 5.30 rancangan yang sentiasa dinanti-nantikan oleh ramai orang adalah sesi bincang design bersama B. So B akan bincangkan berpuluh-puluh, berbelas-belas design konsep, dan dia akan berceloteh menceritakan tentang projek tu. So anyone you guys yang nakkan bantuan khidmat Nasihat IDW, just boleh layari www.idw.design dan boleh book for consultation, dan pilih tarikh, pilih waktu, dan tim kita akan bantu anda. Dan siapa yang book for that book consultation, anda akan diberi secara percuma buku IDW Design Collection yang lengkap dengan 200 design template yang lengkap dengan detail drawing dan sebagainya, untuk memudahkan anda untuk mencapai rumah impian anda. So sampai di situ saja perkongsian saya pada petang ini. Saya Hakim daripada IDW, Transforming Space, Transforming Life. Bye. Assalamualaikum.